Oke, sambil kita menunggu pikat kita ya. Setakat ini belum ada limpas lagi. Kawasan memang agak kurang, sebab kawasan ini sebenarnya tumpuan ramai pemikat-pemikat, bukan hanya dari sekitar daerah saya saja, tapi merangkumi seluruh Sabah, dan ada yang datang dari luar negeri, Sarawak, dan ada yang datang dari luar negara, yaitu Brunei Darussalam. Oke, sebagai mukadimah ya, sebagai pengenalan, saya akan menjelaskan sedikit ya, mengenai aktiviti memikat ataupun dalam persepsi ataupun dari sudut suku saya, etnik Kedayan, di mana etnik Kedayan ini adalah etnik minoriti di Sabah. Etnik ini ada berpenempatan dari Papar sehinggalah ke Sipitang, itu termasuk Kuala Penyu dan Menumbuk. Aktiviti memikat ini merupakan satu tradisi bagi suku kaum Kedayan, yang dimana pada asalnya ianya dilakukan pada hujung-hujung minggu sebagai aktiviti riadah pada zaman dulu ya. Karena pada zaman dulu kita tak ada gadget, tak ada apa ya. Jadi suku Kedayan menggunakan aktiviti ini sebagai aktiviti untuk berkumpul, untuk menenangkan pikiran ya. Dalam hutan kan best lah, dalam hutan pikiran kita tenang. Sebenarnya aktiviti memikat ni bukanlah asing bagi kita, terutamanya di kawasan area Sabah ni. Bukan hanya suku Kedayan saja, tapi juga etnik lain pun ada aktiviti ini, yaitu memikat. Cuma dalam sebutan ataupun gelaran yang berbeza-beza, cuma fungsinya tetap sama ya, tetap sama. Untuk di sini saya cuma akan bincangkan ataupun memperkatakan dari sudut suku kaum Kedayan. Itu sedikit lah ya. Memikat ataupun dalam bahasa Kedayan kita namakan sebagai mundul. Kalau pergi memikat, kita memundul. Jadi bila ada daripada kita dengar bahasa memundul atau mundul di kawasan ataupun daripada etnik Kedayan, itu bermakna memikat. Banyak istilah dan penggunaan perkataan untuk digunakan untuk aktiviti ini. Contoh yang biasa kita ataupun sedia maklum, kita ada bermula dari peralatan, sangkar, apa semua itu kan. Ada sebutan ataupun bahasa khas, perkataan khas yang digunakan, dan saya percaya setiap suku pun ada. So kita berkongsi. Saya memberi dalam bahasa suku kaum Kedayan, dan anda tuliskan di ruang komen perkataan seerti bagi apa yang kita bincangkan dalam bahasa suku masing-masing. Saya senang bagi kita berinteraksi. Kita tahu apabila disebut, apabila diberitahu, walaupun dalam bahasa yang lain kita tahu apa maknanya. Dia senanglah kita sobi berkongsi ilmu, berkongsi pengalaman tu memang satu yang best lah. Untuk zaman yang lepas zaman dulu pengasas yang terdahulu dalam aktiviti memikat ni, kita bermula dari penyediaan bahan. Pada awalnya kita menggunakan pulut atau getah dalam bahasa kami.
dinamakan sebagai, dipanggil atau disebut sebagai gatah. Gatah ya. Yang mana gatah ni atau pulut ni diperbuat daripada beberapa jenis pokok semula jadi yang ada di persekitaran. Contohnya ada orang menggunakan timbaran, ataupun dalam bahasa lain yang saya tahu togop ya, togop. Selain dari timbaran, terkenal juga dengan getah cempedak ataupun getah pulutan ya, pulutan cempedak. Jadi gatah tibadak, gatah timban, itulah yang digunakan oleh orang-orang tua terdahulu. Di mana teknik memikat ni, memundul dalam bahasa Kedayan, memundul. Teknik memundul ni pada awalnya menggunakan teknik memanjat pokok yang tertinggi ataupun yang terbaik lah, ataupun dalam bahasa kami dikatakan terbaik ni anta ataupun itu pot yang terbaik lah. Okey, peralatan utama untuk memundul masa dahulu, iaitu menggunakan gatah ataupun pulut ni ialah kayu ataupun yang kita ambil daripada ranting ataupun dahan ataupun pokok-pokok renek yang kita anggap dia bagus. Kita pilih daripada dua kriteria. Yang pertama, dia tidak melekat pada gatah kita atau pulut kita ya. Dan yang kedua, dia tahan kuat. Karena orang terdahulu pulut atau gatah mereka ni kan keras. Kalau kayu yang tidak berapa kokoh, masa melilit ataupun menggulung pada ranting dahan tu kan, dia akan patah. So dua kriteria ni penting. Okey, ini antara contoh yang saya cuba buat. Ini hanyalah sebagai contoh, mana kalau orang-orang terdahulu dia akan memilih ya. Okey, dahan ataupun ranting ini dalam bahasa Kedayan, apabila kita gunakan sebagai alat untuk memikat, tempat kita melilit atau menggulung getah ya, pulut, kita namakan sebagai tingguan. Ada beberapa kampung yang mengatakan dia sebagai tingguan. Ada pula yang menamakan sebagai bentiai. Okey. Dan penggunaan tingguan atau bentiai ini dalam dua bentuk. Bentuk yang pertama, bentiai berdaun ataupun tingguan berdaun. Maksudnya dahan yang ada daun lah, ada daun. Dan yang kedua lagi ialah tingguan atau bentiai kosong yang tiada daun, kita buang daunnya. Okay, cara pemasangan masih juga dikekalkan sehingga sekarang, cuma kita tidak lagi ada kebanyakan yang tidak akan menggunakan yang ni. Dia akan tebang sepohon pokok kecil atau renek, kita akan lilit lah. Okey, cara penggunaan ada beberapa teknik lah, teknik asas. Yang pertama, teknik nyulo dahan. Dalam bahasa Kedayan mengatakan nyulo dahan, maksudnya kita letak atas dahan ya. Seperti ini ya, kita letak atas dahan dan di hujungnya ni akan dibelah dan dijepit begini ya. Dan ada yang menggunakan tali hutan lah, diikat. Okey, ini teknik yang pertama. Teknik kedua, buat dahan. Contohlah, ini kita potong dan kita buat macam ni. Kita buat semula dahan, pembuatan semula dahan. Okey, ini kita lilit dulu dengan getah ya, getah. Okey, itu antara teknik-teknik yang digunakan. Dan ada teknik lagi, dia akan belah, potong lah sini, potong, bukan potong dia putus. Ya, cuma bekaskan saja, kemudian dia akan selit. Dia akan selit lah macam ni. Okey, ini antara cara-caranya yang terdahulu. Sekarang dia tak berapa guna sudah. Ikat pun dengan kabel tie, dengan dawai. Okey,
Dan ada teknik lain lagi, kita akan menggunakan dahan yang sedia ada di pokok. Nama kita sebut dalam bahasa Kedayan lilit di dahan. Maksudnya inilah. Jadi kita tak akan ganggu apa-apa, kita cuma akan pasang di kawasan ini lah. Ataupun kita akan buat macam ni. Dia kekal kan di dalam, dan kita akan pasang. Okey, itu sedikit penerangan tentang tingguan ya. Dan sekarang sudah diadaptasikan bermacam cara. Namun pada masa sekarang baik dari suku Kedayan ataupun suku-suku yang lainnya, mereka sudah mula beradaptasi dan mereformasikan teknik-teknik mikat ataupun mundul. Kalau dulu kita memilih kayu yang tinggi ataupun kayu yang dikatakan ada lak, ada lebih tepat kami dalam bahasa kami anta. Sekarang kita tidak lagi bergantung kepada teknik-teknik lama, tetapi tetap mengekalkan tradisi, berevolusi dengan masa. Sekarang kita memikat pun di tempat yang rendah, menggunakan, dulu kita tidak kenal jebak, sekarang kita dah tahu menggunakan jebak. Bagaimanapun, apapun istilahnya, apapun kaedahnya, apapun caranya, apapun tekniknya, ia tetap dikatakan sebagai memikat, kerana kita ada umpan ataupun dalam bahasa kami pemikat ni pemundul. Itu burung yang kita gunakan untuk memikat, ataupun ada juga yang mengistilahkan sebagai pundulan ya. Okey, dalam bahasa-bahasa yang lain boleh tuliskan dalam ruangan komen ya. Kita berkongsi pendapat, berkongsi bahasa. So senang walaupun kita berbeza daripada daerah ke daerah, negara ke, tapi bila kita dah ada pendedahan, kita dengan secara otomatik akan faham. Okey, itu serba sedikit mengenai memikat pada zaman dulu. So apa yang saya ingin bincangkan di sini dan kongsikan di sini adalah mengenai pengenalan bunyi dan fungsi bunyi tersebut. Jom kenal bunyi dan fungsinya. Dulu saya dah pernah cuba buat, tapi saya masih lagi menerima pertanyaan dan persoalan minta saya kongsikan. Tapi kali ini saya ingin mengkongsikannya dalam sudut atau konteks suku Kedayan, dan juga gelaran serta sebutan daripada suku Kedayan. Dan saya minta sahabat-sahabat penggemar serindit ni bagi dalam bahasa masing-masing apa bunyi asas yang kita bahas dulu. Bunyi asas walaupun sama-sama suku, tapi daripada satu kampung ke satu kampung istilahnya akan berbeza. Sebab ini gelaran ataupun pendengaran ataupun pentafsiran. Namun apapun, kita akan tetap paham jika kita bertanya ataupun cuba ambil tahu. Okey, untuk bunyi yang pertama, jom kita dengar dulu. Bunyi yang pertama tadi itu dalam bahasa Kedayan kita namakan sebagai ataupun kita panggil sebagai mencit ataupun cit. Ada di tempat lain pasti akan menggunakan perkataan yang berbeza. Cit ni adalah bunyi asas. Cit itu adalah bunyi asas, mana setiap serindit akan pandai, kecuali serindit itu lain jenis ataupun dari baka yang lain. Sebab serindit ni ataupun taipas ni
Oh, saya lupa dalam bahasa Kedayan kita menamakan serindit ni sebagai taipas. Taipas. Kita namakan sebagai taipas. Okey. Kita terlupa tadi tapi tak apalah kan. Okey, pada latar tu kita boleh dengar bunyi yang kita namakan sebagai cit. Okey, itu cit ya. Yang bunyi tadi tu pun yang pertama kita bagi tu lah bunyi cit. Cit ni pun bermacam. So, kita akan cuba perdengarkan pada sahabat-sahabat jenis cit yang kedua, iaitu cit double ataupun cit bertingkah. Dalam bahasa kami menamakan sebagai cit bertingkah, ataupun ada juga dari kampung-kampung yang lain menamakannya sebagai cit berbubut ataupun bunyi cit berkejar. Maksudnya cit berbubut lah, ataupun cit bertingkah, maksudnya sama artinya macam tadi yang cit double ataupun berkejaran lah, macam tu, bertindih-tindih macam tu. Okey, untuk bunyi ini iaitu bunyi cit ni, tujuannya ataupun fungsinya adalah memanggil kawan ataupun lawan. Sebenarnya mereka tak memanggil lawan. Mereka ni jenis yang berkomuniti, berkelompok. Tentunya mereka akan memanggil kawan. Okey, bunyi yang kedua itu panggilan dari jarak dekat. Panggilan jarak dekat, dan ada juga serindit ni akan menggunakan cit ni sebagai panggilan jarak jauh. Sama ada dia cit tunggal yang pertama tadi ataupun cit bertindih tu berlapis. Banyak penggunaan. Tapi nanti tuan-tuan sifu-sifu master bagi nama dia untuk gelaran masing-masing di ruangan komen. Okey, untuk panggilan jarak jauh, jom kita dengar versi yang pertama. Okey, itu tadi versi yang pertama. Jom kita dengar versi yang kedua. Okey, pertama dan kedua. So, itu panggilan jarak jauh ataupun lagau. Dalam bahasa kami, panggilan ni kami sebut sebagai lagau. Lagau maksud panggil. Lagau jauh, lagau hampir. Maksudnya panggil. Lagau jauh maksudnya panggilan jauh. Lagau hampir panggilan jarak dekat ataupun dekatlah, hampir tu bermakna dekat. Okey, kadang kita akan dapati pikat kita ataupun serindit kita mempunyai kedua-duanya. Dia ada menggunakan panggilan ni dua versi. Sama saja tujuannya sebenarnya. Dan ini adalah asas sebenarnya. Tiga ni asas utama. Dimanapun apapun tekniknya mengeluarkan bunyi tu, dia tetap sama. Basicnya adalah ini, asasnya adalah ini Seperti kita juga, lain tempat, lain dialek, lain intonasi, lain cuba bantu saya lah untuk menerangkan dengan lebih jelas. Okey, ataupun dalam bahasa kami katakan sebagai ampasan, maksudnya dialek, logat. Sebenarnya sama saja. Ketiga-tiga ni akan ada dari semua tempat pun ada. Cuma dia mungkin ada versi-versinya yang berlainan bergantung pada logat dan dialek. Macam kita juga. Okey setakat ni itu yang dapat kita bincangkan lagi dahulu.
Kalau ada kesempatan dan ada permintaan, kita akan sambung. Macam mana pun kita akan tetap bagi juga lah. Lepas ni kita akan cuba permulaan ni kita bagi ataupun kita bincang, kita perkenalkan lagau ataupun panggilan. Selepas ni mungkin kita akan bagi bunyi untuk bagi hinggap, mengusir, memujuk, jenis-jenis pujukan. Saya akan cuba kumpul bahan supaya apa yang kita terangkan tu dapat diterima dan dapat difahami dengan mudah.